وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan keizinan lagi kepada kita dengan taufik dan hidayah Allah taala dapat lagi kita duduk di dalam masjid setelah menunaikan solat fardu maghrib. Kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang dilakukan sebagai satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hari ini kita nak masuk kepada bab yang kedua, Kitabus Solah. Jadi solat dari segi bahasa berasal dari perkataan doa. Jadi sebab tu kalau kita melihat sembahyang yang dilakukan hari ini, dia semuanya adalah merupakan satu doa ataupun munajat hamba kepada Tuhannya. Kan? Kita baca doa iftitah, di sana ada doa. Kita baca suratul Fatihah. Istimewanya kalau kita baca suratul Fatihah ini, setiap ayat yang dibaca, maka Allah Ta'ala terus menjawab bacaan hamba-Nya, seperti mana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa, kita rokok, kita i'tidal, kita duduk di antara dua sujud, di sana semua ada doa. Jadi dengan sebab itu, solat dari segi bahasa diambil dari perkataan doa, atau permintaan, kerana solat adalah jalan untuk hamba memohon apa sahaja doa, hajat dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebutkan wasta'inu bis sabri was salah, mohonlah pertolongan, atau wasta'inu bis sabri was salah. Jadi solat itu nak menunjukkan apa? Memohon pertolongan. Orang yang nak memohon pertolongan, dia kena melalui solat. Kalau hari ini kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, maka cara untuk kita menyelesaikan masalah kita ni, Allah Ta'ala kata wasta'inu, minta tolong. Dengan cara apa? Bis sabri, dengan sabar. Was salati, dengan solat. Jadi solat itu sebahagian daripada cara bagaimana kita nak minta tolong kepada Allah. Apa sahaja segala masalah yang kita hadapi, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kecil besar ke, kerana itulah wasilah yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Badar. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang daripada tengah malam sampai masuk waktu subuh. Mendirikan solat. Lama dia mendirikan solat dan berdoa kepada Allah. Sehingga dalam peperangan Badar itu jumlah yang 313 orang, sebagian kata 300, boleh mengalahkan jumlah yang 3,000 orang. Kerana apa? Peranan solat. Apatah lagi yang memohon ini ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita hadapi masalah hari ini, cuba jadikan sembahyang ni sebagai wasilah kita. Wasilah ni maksudnya jalan kita. Kan? Apa-apa masalah yang kita hadapi, cubalah ambil wuduk, masalah rumah tangga, masalah
kesulitan hidup, ambil air semayang 2 rakaat. Tuan-tuan cara itu yang cara yang diajar oleh Allah Taala kepada kita. Dan itulah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ia juga diambil dari perkataan solat. Kata terbitannya solatah, yang bermaksud hubungan, kan? Merujuk kepada solat sebagai wasilah. Jalan, wasilah itu maknanya jalan yang menghubungkan di antara hamba dan Tuhannya. Jadi waktu kita bila sembahyang ni tuan-tuan, kita menjalin hubungan kita dengan Allah. Sehingga di dalam hadis menyebutkan bahawa saat hubungan hamba dengan Tuhannya, waktu yang paling dekat ialah waktu dia sujud. Bainal abdi war rabbi. Bainal abdi war rabbi. Di antara Tuhan dan hambanya, waktu yang paling dekat ialah waktu sujud dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah istimewanya solat. Semayang ni itulah istimewanya, yang tak ada pada ibadat-ibadat yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari segi syarak, jadi kita tengok dari segi bahasa. Dari segi syarak, Imam Ar-Rifai menyebutkan solat itu aqwalun. Makna aqwalun itu ialah dari sudut perkataan. Aqwal, apa yang diucap, apa yang disebut. Maknanya sembahyang ni mesti tergabung kepadanya ada ucapan, aqwal. Kemudian mesti ada wa af'alun, mesti ada perbuatan. Kecuali orang-orang yang tertentu, nanti ditentukan. Bagi orang yang biasa, yang dalam keadaan dia ni mukallaf, maka sembahyang itu dia mesti terhimpun daripada juzuk-juzuk ni, mesti ada aqwal. Mana kalau sembahyang dia senyap je, pada bacaan-bacaan tu tak ada gerak mulut ni, tak ada kedengaran suaranya, maka bagi orang yang mukallaf, kalau dia mendirikan solat begitu dalam keadaan dia sihat, itu hukumnya tak sah. Senyap je. Tiba-tiba waladhdallin, yang ujungnya hujan. Kan? Batal sembahyang. Sebab aqwal ni tak ada. Saya baca dalam hati. Hati itu bukan aqwal. Kan? Hati itu bukan aqwal, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu orang yang membaca boleh membaca dalam hati, tapi dalam sembahyang tak boleh. Kerana rukun yang terbit daripada hatinya hanya niat saja. Niat, kan? Niat tu terbit dalam hati. Adapun rukun yang mesti dilafazkan, dia mesti lafaz, mesti ada gerak bibir, ada bunyi suara, sekurang-kurangnya didengar oleh telinganya sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang lain, maka sembahyang itu aqwalun wa af'alun, mana dari sudut perkataan, perbuatan, muftahatun. Permulaan sembahyang ni bitakbirin, mana mulanya dengan takbir. Takbir apa situ? Takbiratul ihram. Mana mula orang yang dikata sembahyang ni, bila dia kata Allahu Akbar, tu dah sembahyang dah. Tadi yang awalnya halal, dia jadi haram bila dia dah bertakbiratul ihram. Haram dah. Apa yang haram tadi? Yang halal tadi, bercakap tak boleh, melainkan perkataan dalam solat. Makan tadi yang halal, dan sembahyang tak boleh makan lagi. Minum tak boleh. Semuanya benda yang halal, tapi tak boleh dilakukan ketika mana dia telah mengangkat takbiratul ihram. Wa mukhtamatun bitaslim, dan disudahi dengan salam. Apa maksudnya? Sesuatu yang haram pada sebelumnya, dia jadi halal. Beri aja salam,
maka yang haram tadi, makan, minum, berkata-kata yang bukan perkataan solat, yang tadi haram jadi halal balik apabila dia kata Assalamualaikum warahmatullah. Maka jadilah halal balik. Jadi tuan-tuan, bisyurutil makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Maksud syarat ni apa? Rokok tu ada syaratnya, sujud ada syarat dia, kan? Yang syarat-syarat mengesahkan rokok, mengesahkan sujud, mengesahkan bacaan, mengesahkan takbiratul ihram, semua ada syarat dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka solat ditakrifkan sebegini dan ia merangkumi doa. Kaedah ini disebut dengan itlaqu ismil juz'i ala kulli. Diitlaqkan, iaitu digunakan nama juzuk sebahagian untuk keseluruhannya. Jadi bila sebut je doa, makna itulah solat. Bila sebut maknanya solat, itulah doa. Dia itlaq, kan? Sebut satu juzuk tapi menunjuk keseluruhan. Bila sebut maknanya solat, dalamnya ada doa. Tapi orang yang berdoa belum tentu dia solat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu doa. Tapi kalau solat ni sudah tentu dalamnya ada doa. Sebab sembahyang ni mesti dulu dengan takbir, ada perbuatan dia. Tapi kalau orang yang berdoa, dia angkat saja. Mula dengan alhamdulillah, selawat pada Rasulullah, isi doanya tutup balik dengan selawat, dengan pujian bagi Allah. Itu je doa. Kalau doa belum tentu solat, tapi solat dah tentu ada dalam doa. Jadi faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam kitab Taqrirat As-Sadidah bahawa dia kata apa? Aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi ghaliban. Ghaliban itu disebut dengan apa? Maknanya pada kebiasaannya. Ghalib itu maksudnya apa? Pada kebiasaannya disebut kerana solat begitu dikerjakan dalam keadaan biasa. Walau bagaimanapun, kadang-kadang solat dikerjakan dalam beberapa keadaan. Di antaranya, jadi tuan-tuan tengok, ada sembahyang, kita tadi kata kalau sembahyang mesti ada aqwal, ada af'al. Tapi ada sembahyang yang tak ada aqwal, ada af'al. Ada af'al, tak ada aqwal. Aqwal tu maksud perkataan. Ada af'al, perbuatan. Ada sembahyang yang orang yang mendirikan solat, af'alnya ada, aqwalnya tak ada. Jadi dia tengok dulu keadaan ni, tengok perkataan iaitu aqwal, perbuatan iaitu af'al. Siapa dia? Solat jenazah, solat orang yang diikat badannya, dan solat orang sakit yang hanya mampu dengan hati aja. Tengok, kalau kita tengok solat jenazah, kan, solat jenazah dia ada dari sudut af'al, aqwal tak ada, kan? Af'alnya 4 kali takbirat, kan? Fatihah, selawat, salam, dah. Mana af'al. Orang sakit contohnya, yang tak mampu untuk berdiri semayang dalam keadaan menggunakan hati, sebab dia masih ingat, cuma tak boleh bergerak, tangan tak boleh gerak, lumpuh contohnya, badan semua lumpuh. Semayang wajib tak? Wajib, sebab dia masih ingat.
bawakan air kopi satu, dia kata. Minta kopi pula. Itu takkan tak ingat. Kan? Siap tanya, dah masuk waktu asar? Ingat. Tapi nak semayang tak boleh. Guna apa? Hati. Semayang menggunakan gerak hati. Semayang tetap kena semayang, tak boleh tinggal. Kan? Tak boleh tinggal. Dengan apa cara sekalipun. Jadi tuan-tuan. Kemudian keadaan yang kedua, ada akwal, tidak ada akwal tapi ada af'al. Contohnya orang bisu, solat orang bisu. Bisu mana ada akwal, dia bisu, tapi af'al ada. Af'al ada. Perbuatan ada. Rokok, sujud ada. Wajib sembahyang. Kan? Kemudian tidak ada akwal dan tidak ada af'al. Orang bisu yang diikat badannya. Sembahyang tu wajib. Macam orang pekak kan? Pekak. Tapi di sana ada akwal, ada af'al. Dia telinga tak boleh dengar. Tapi dia boleh, mungkin dia boleh baca. Kan? Jadi tuan-tuan di sini ada beberapa keadaan yang disebutkan tadi. Kerana asal sembahyang itu tadi mesti terhimpun daripada akwal dan af'al. Tetapi ada keadaan sembahyang yang ada af'al, tak ada akwal. Ada akwal, tak ada af'al. Itu contoh-contoh yang dibawakan kepada kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Solat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda pada malam Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun ke-11 daripada kerasulan. Kan? Peristiwa itu berlaku. Bilangan asalnya adalah 50 waktu sehari semalam. Banyak tuan-tuan. Asal-asal semayang tu 50 waktu. Kalau dia kekal sampai sekarang memang tak semayang. Yang 5 pun kadang-kadang berat pada kita. Setelah itu dikurangkan menjadi 5 waktu sehari semalam. 5 tapi menyamai 50. 5 waktu menyamai 50 waktu. Ini sebab dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah diturun ke langit yang ke-6, Nabi Musa tahan. Ya Muhammad, apakah yang Allah Ta'ala telah taklifkan kepada engkau pada malam ni? Dia kata, wahai Musa, Allah Ta'ala mentaklifkan kepada umat aku semayang 50. Dia kata banyak tu. Nabi Musa kata banyak. Baik engkau pergi jumpa balik dengan Allah, minta kurang. Kalau dia tak tahan tu, itu hikmah kan. Kerana dia kata apa? Umat-umat aku, tubuh-tubuh badan mereka ni besar-besar. Orangnya sasa-sasa. Tetapi mereka gagal dalam buat ibadat, mereka gagal. Berbanding dengan umat-umat engkau, tubuh badan dia kecil-kecil, rendang macam padi malinja je. Rendang, bawa beg tu sama dengan orang. Kita ni beg je jalan, ada belakang tu ada orang tu. Kan? Orangnya kecil-kecil je. Kalau 50 tak mampu, naik. Maka Rasulullah pun naik jumpa, ya Allah minta kurang 5, naik sehingga dia kata sampai 7 kali Rasulullah turun naik. Setiap kali turun itu pun ketika mana dah dikurangkan 5, Nabi Musa kata naik lagi, jumpa kurangkan lagi. Kata Rasulullah SAW, aku rasa ini dah aku redha dah.
5 tu dah cukup lah. Aku dah malu dengan Allah. Tu sebab tu tuan-tuan, maknanya sifat haya ni mesti kena ada dalam diri kita. Waktu Rasulullah ni disebutkan pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih malu daripada seorang gadis sunti yang duduk di dalam bilik. Pemalunya Rasulullah. Ini sifat al-haya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malu nak jumpa dengan Allah, kan? Jadi dengan rahmat Allah hari ni kita semayang 5 waktu, alhamdulillah, kan? Dapat semayang 5 waktu yang ianya menyamai 50. Sebelum menerima kefarduan 5 waktu sehari semalam itu, baginda beribadat di Gua Hira. Gua Hira ni lebih kurang 15 km daripada bandar, daripada kota Mekah, kan? Dengan cara apa? Bertafakur terhadap segala makhluk Allah dan nikmat-nikmatnya, serta memuliakan tetamu yang lalu di sana. Ketika itu baginda juga solat, tetapi hanya 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang, yang dilakukan tanpa rokok. Ini sembahyang sebelum syariat. Sembahyang sebelum syariat yang datang kepada hukum kefarduan solat itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat seperti mana Nabi terdahulu. Sebahagian siang, maknanya sebahagian malam. Sembahyangnya dengan berdiri tanpa ada rokok. Solat zuhur yang baginda tunaikan bersama malaikat Jibril selepas peristiwa Isra wal Mi'raj itu pun tanpa rokok. Apabila solat asar barulah solat dengan ada rokok. Jadi tuan-tuan, itu permulaan sejarah sembahyang itu sendiri. Syarat wajib solat. Mana apa yang dikata syarat wajib solat ini? Iaitu perkara yang mesti diwujudkan sebelum seseorang itu nak mendirikan solat. Bila menyebut tentang solat, syarat wajib solat ini ialah sesuatu yang mesti ada sebelum orang semayang. Kalau tak ada ni, mana semayang tak sah. Itu yang dikatakan syarat wajib solat. Yang pertama apa? Mesti Islam. Kalau Islam tak ada, semayangnya tak dikira. Apa-apa pun hukum sesuatu tu taklifnya kepada orang Islam, tak wajib bagi orang kafir, kan? Hari ni kalau kita tengok orang-orang kafir pun dah minat baca Quran, adakah dikira? Dia tak dapat manfaat. Dia tidak mendapat manfaat apa dia yang dibaca. Kerana apa? Dia bukan Islam. Orang yang Islam baca Quran, satu huruf diberganjarkan dengan 10 kebajikan. Bagi dia tak ada apa. Tak ada apa nilai. Biar dia baca khatam Quran, biarlah dia hafal Quran 30 juzuk sekalipun, tak ada nilai. Kenapa? Apa? Kerana dia tidak Islam. Tidak Islam. Yang keduanya, baligh, sampai umur. Dah taklif dia. Orang yang nak mendiri, yang wajib mendirikan solat ni mesti dah baligh. Baligh seperti mana yang kita sentuh, umur bagi perempuan berapa, bagi lelaki berapa. Maknanya kalau dah sampai umur tu, semayang wajib, tak boleh tinggal. Tak tu kita kena memastikan anak-anak kita kalau dah baligh, kan, semayang tak boleh tinggal, kan, tak boleh ditinggalkan. Yang ketiganya, berakal. Jadi baligh dan berakal ini dia dimasukkan dalam istilah mukallaf. Mukallaf iaitu orang yang mukallaf tu dia mesti ada syarat baligh dan berakal.
Kalau sekiranya dah ada dua-dua benda ni, dinamakan taklif. Orang yang ditaklifkan, orang yang diperintahkan. Dia mukallaf ni mesti syaratnya baligh dan berakal. Bila dah ada dua syarat ni, jadilah maknanya taklif kepada seseorang untuk wajib mendirikan solat. Jadi tuan-tuan, maka dikata orang kafir masuk Islam tidak wajib mengqadhakan solat, sebab sebelumnya kafir. Yang wajib qadha ni ialah Islam kalau ditinggalkan. Orang murtad macam mana pula? Orang yang murtad ni orang yang keluar setelah daripada Islam, keluar daripada Islam, kemudian dia masuk balik Islam, contohnya lah, maka wajib mengqadhakan solat yang ditinggalkan semasa murtad apabila dia kembali semula kepada Islam, sebab dia asalnya Islam. Jadi tuan-tuan, dalam bab haji, orang yang telah mengerjakan haji kemudian murtad, kemudian masuk semula ke dalam Islam, tidak wajib ia mengulang hajinya semula. Itu kalau dalam bab haji lah. Tapi dalam bab solat, dia kena ulang balik, kena qadha balik. Dan ditambah di sini tuan-tuan, suci daripada haid dan nifas. Mana syarat wajib tadi ditambah dalam kitab yang lain, suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak wajib solat, dan tidak wajib atasnya mengulang, iaitu mengqadha solat-solat yang ditinggalkan selama dia haid dan nifas. So satu makna nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang perempuan. Itu nikmat yang Allah Ta'ala khususkan hanya kepada dia, dengan sebab kejadian dia itu sifatnya lemah, dan dia diberi pula macam ni keadaan dia. Maka dengan sebab itu, bila berlaku haid, bila berlaku nifas, maka diberikan kepada dia keringanan. Kerana semayang ni tiap-tiap hari. Bayangkan kalau 15 hari kena qadha, bulan lepas 15 hari lagi habis kena qadha, yang waktu pun belum tentu lagi. Adapun puasa, kenapa perlu qadha? Kerana dia setahun sekali. Jadi boleh diganti bila-bila masa. Tapi semayang berat, kan? Kemudian sejahtera pendengaran dan penglihatan. Itu disebut lagi di antara syarat wajib. Sejahtera pendengaran dan penglihatan. Orang yang buta dan pekak sejak dilahirkan atau sebelum mumayyiz, walaupun boleh bercakap, tidak wajib solat jika dia buta dan pekak. Selepas dia mumayyiz, maka wajib solat ke atasnya. Kalau kita ada menjaga anak-anak istimewa, kan, kita sebut situ ialah anak-anak istimewa. Anak yang pekak, yang bisu ke atau apa, ni anak-anak istimewa lah. Kita kena tengok hukum kat sini. Maknanya kalau sekiranya dia pekak sejak dilahirkan atau sebelum mumayyiz. Mumayyiz ni orang yang boleh membezakan, kan? Walaupun dia boleh bercakap, maka tak wajib. Ini hukum fiqh begitu, kan? Tapi kalau sekiranya dia buta dan pekak selepas dia mumayyiz, dia dah mumayyiz dah, kan? Dia dah boleh membezakan sesuatu, maka wajib solat dia. Solat wajib. Dan yang ketiganya disebut lagi ialah sampai seruan Islam kepadanya. Ini ditambah dalam kitab-kitab yang lain. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sutrah bagi orang yang solat. Mana sutrah ni penghadang, kan?
Dia macam dinding ke, macam tembok ke, atau letakkan papan satu depan, jadi satrah lah. Atau letakkan apa ni, kita punya ridah ke depan, atau tongkat letak ke depan, kan? Itu semua satrah je. Sunat bagi orang yang solat meletakkan sesuatu di hadapannya untuk menghalang orang daripada melintas di hadapannya ketika dia solat. Sunat. Kalau kita semayang dalam kawasan yang terbuka lah, kawasan yang terbuka, contoh ni kawasan-kawasan terbuka kan, tempat orang lalu lalang letakkan suatu benda kan, sebagai setrah kita. Maka dikata setrah itu secara urutan ialah lalu di kawasan di antara orang yang solat dengan sutrah adalah haram. Contohnya ni setrah kita, orang lalu ni setrah, dia lalu di tengah, haram hukum dia. Itu sebabnya kalau kita tengok di negara, di Masjidil Haram ataupun di Madinah tu, di Masjid Nabawi, kalau dia lalu depan tu dipukul ni orang tu. Sebab itu memang ada hadis, siapa yang melintas depan kamu ketika semayang, kau pukul dia atau kau tahan dia, dia tak nak, dia langgar juga, lampangkan sekali kan. Orang Arab memang dipukulnya kan. Lepas tu kalau tertahan dilanggar juga, itu syaitan, pukul dia, idrab, itu syaitan tu. Tapi kat kita ni tak ada, lalu saja. Lalu. Kita tak ada nak angkat-angkat tangan. Sebenarnya memang disuruh tu. Kita tengah semayang, orang lalu, angkat tangan, supaya dia corner tempat lain. Sebab dia lalu di depan kita. Tak boleh, berdosa kan lalu depan orang semayang kan. Jadi tuan-tuan lalu di kawasan di antara orang solat dengan satra itu adalah haram. Orang yang melakukannya berdosa. Orang yang melakukan itu berdosa, hukumnya haram. Maka satrah itu secara urutan ialah seperti berikut: benda ataupun tembok. Tuan-tuan pernah tengok dekat 2 seminggu lepas kita letak satrah yang kecil, yang macam bentuk kubah, itu satrah lah. Sekejap saya ambilkan. Ini dia contoh dia kan. Ni kalau di negara-negara Arab memang diletaknya depan imam satrah. Tembok macam ni je dah. Diletakkan, kalau orang lalu di sini dia tahan. Gempur juga, pang sekali. Kan? Ni macam ni je. Sebab tu kalau kita semayang duduk di rumah, semayang di ruang tamu kan, ruang tamu tu kan orang lalu lalang, letakkan satrah, jangan sampai orang masuk melangkah di depan kita tempat semayang. Satrah ni tak perlu besar-besar tuan-tuan. Kalau di negara-negara Arab tu dia buat macam kubah, mihrab, dia punya kotak kecil. Ni salah satu daripadanya kan. Okey. Maka dikata benda atau tembok, dinding atau papan setinggi 2/3 hasta, iaitu zira', lebih kurang 32 cm. Ni lebih kurang macam ni tuan-tuan, atau lebih. Maka jarak di antara orang yang solat dengan benda atau satrah itu ialah 3 hasta, atau lebih kurang 1.44 cm atau kurang. Ni satu hasta. Ni satu hasta. Tambah lagi 2. Di antara satrah ni dengan tempat kita semayang tadi, jarak dia ialah 3 hasta. Itu jarak dia. Daripada kita berdiri
dengan satrah kita. Jadi tuan-tuan, ni lain ni, antara lain ni adalah 3 hasta. Bukan jauh sangat 3 hasta. Tuan-tuan letak. Ni jarak dia 3 hasta daripada tempat kita berdiri. Mana kalau dia lalu dekat depan lain yang depan ni, apa lagi tuan-tuan? Banyak ayalah. Kan? Pukul. Kalau dia tahan, kita dah angkat dia. Dia pun mengundur ke belakang, dia pun lalu. Wah. Kan? Tak boleh. Ni tak boleh lalu. Dia tak boleh masuk dalam. Jadi tuan-tuan, letakkan satrah. Jika tidak ada, boleh dipacakkan tongkat atau sebagainya setinggi 2/3 hasta atau 32 cm. Letaklah apa-apa benda. Jika tak ada juga, boleh membentangkan sejadah atau rida. Tu buatnya kalau tuan-tuan letak sejadah ni, mana di ujung sejadah tu orang boleh lalu, sebab dah habis satrah. Kalau dilalu dekat dalam sejadah tuan-tuan tu, tu pukul. Tahan, dia lempuh, dia tempur juga. Apa lagi? Tuan-tuan karate terus. Kan? Jadi gitu. Kan? Letakkan rida, selendang. Hari ni alhamdulillah, bila Allah Ta'ala jadikan musibah ni, semua bawa selendang hijau kan? Semua pendekar belakang, selendang hijau, selendang merah, selendang biru. Mana semua jadi pendekar belakang. Tinggal tak bawa keris je. Kalau bawa keris pula, nanti ada pula berbunuh-bunuh dalam masjid kan? Jadi semua bawa satrah. Alhamdulillah. Ini semua hikmah. Ada hikmah ni tuan-tuan. Okey. Jika tidak ada, membuat garisan. Buat garisan. Ini bagi orang yang sembahyang di tanah lapang. Tanah lapang, tak ada apa-apa benda nak letak. Kalau kita ni orang yang bermusafir, ada beg, letak beg depan. Letak beg. Itu semua jadi satrah kita. Kan? Maka sunat menghalang orang yang hendak melalui di hadapan orang yang sedang solat dengan mengisyaratkan halangan, iaitu meluruskan tangan secara beransur-ansur. Syarat halangan itu tidak boleh daripada 2 kali. Dia tak boleh. Dia angkat sekali. Tak apa. Dia langgar. Kan? Turun. Ada orang lalu ke? Lalu. Angkat. Ketiga pula angkat. Asyik angkat ya. Dia 2 kali tuan-tuan. Kan? Itu dah termasuk perbuatan berturut-turut. Tak boleh. Kan? Kerana termasuk perkara yang membatalkan. Okey. Catatan, satrah jangan diletakkan tepat di hadapan orang yang solat, tetapi di sisi kanan atau kiri. Tuan-tuan, tu sebabnya tuan-tuan tengok kalau saya semayang, selalu di Bilal ni diletakkan apa ni, apa ni, penyejuk ni dekat tengah-tengah. Kan? Sebab kita memang disunatkan, kalau ada satrah di depan ni, jangan menghadap terus ke satrah, kita tepi sikit. Tu kadang-kadang tengok apa pasal Pak Imam ni condong ke kanan kiri ni. Ini berat sebelah ni, tak adil ni. Bukan masalah tak adil, sebab disebut dalam fiqh. Ataupun ke kanan, jangan menghadap tiang. Nanti bila kita semayang akan timbul ragu-ragu. Pak syaitan kata, engkau semayang tu, engkau sembah ni. Pak tu tuan-tuan, kalau semayang di belakang-belakang tiang ni, jangan menghadap ke tiang, dia ke tepi, sampai maknanya tiang tu menjadi sisi kita, sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Itu kaedahnya dalam hukum fiqh dibicarakan. Kan? Jadi kalau di satrah ni satrah yang tuan-tuan tengok ni, jangan semayang menghadap sini. Nanti dibaca, jika seseorang mengerjakan solat, semua dibaca. Kan? Jadi satrahnya dia yang bagusnya sadah.
Jangan ada tulis apa-apa, jangan ada gambar. Itu sebab sejadah ni tuan-tuan, dia bagusnya jangan ada gambar. Allahu Akbar. Ni menara ni macam salah ni ya. Dia semayang tengok menara dalam sejadah ni. Kan? Buatnya kalau boleh gambar sejadah tu biar kosong. Jangan ada apa-apa gambar di dalam. Sebab tuan-tuan, fawaswasa lahum syaitan. Syaitan ni dia kerja dia apa? Dia mencari ruang untuk mewaswaskan kita. Kan? Dia mewaswaskan. Sebab tu memang dah kerja dia. Kita nak marah tak boleh, memang dia punya kerja dia. Kan? Kepakaran dia memang tu. Sebab tu tuan-tuan tak boleh marah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka satrah imam adalah satrah makmum. Satrah imam adalah satrah makmum jika juga menurut Imam Al-Baghawi. Saf makmum di hadapan adalah satrah bagi makmum di belakang mereka apabila jaraknya dekat. Jadi kalau kita berdiri ni antara saf-saf ni, dia punya satrah dia orang depan lah. Orang depan. Jadi tuan-tuan itu sebabnya dulu sebelum ni kita buat penjarakan satu saf kosong, jadi orang boleh lalu tengah, sebab dia punya satrah tu jauh, jadi kita boleh lalu di tengah-tengah. Tapi hari ni tak boleh, sebab dia punya safnya kita telah rapat kan. Jangan lalu. Sebab tu dia punya satrah dia ada. Dia dah bertemu satrah depan, orang depan dengan orang belakang. Jadi kita tak boleh lalu lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Fasal yang ke-22. Keuzuran salat. A'zarul salati isnani. An-naumu wan nisyanu. Keuzuran itu ada dua bagi orang solat ni. Yang pertama, dia kata tertidur. Tidur. An-naum. Kan? Keuzuran ini bermaksud tidak berdosa bagi orang yang mengakhirkan solat sehingga habis waktu. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pemusafiran jalan sama para sahabat musafir, tengah malam para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, penat ya Rasulullah, kita rehatlah sekejap kan, kita berhenti rehat. Rasulullah kata okey, berehat. Jadi masing-masing pun penat, menyandar dekat unta. Menyandar, ni unta punya badan sandar macam ni, semua sandar kena kat badan unta. Unta sedap kan, lelap, semua lelap, penat berjalan. Bilal bin Rabah kata, ya Rasulullah, tidur, aku jaga, nanti subuh aku kejut. Rasulullah pun menyandar dekat unta, lelap juga. Bilal bin Rabah tengok orang lelap, dia pun lelap juga. Habis semua terlelap, sehingga maknanya naik fajar, naik matahari, itla'us syams. Rasulullah pun terjaga, dia kata, ya Bilal, mana? Bilal baru bangun kan? Ya Rasulullah, aku tertidur ya Rasulullah. Tak sedar langsung, dia kata. Pada waktu tu, waktu subuh dah habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana matahari dah naik, nak sembahyang panas, Rasulullah pun mengarahkan para sahabat bergerak, berjalan sampai pada satu tempat yang teduh, ada wadi, ambil air. Rasulullah suruh kepada Bilal azan dan iqamah. Maka Rasulullah pun mendirikan solat subuh secara berjamaah. Di sana kita nak ambil apa cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Menunjukkan sembahyang orang yang tertidur bukan sebab main game.
Bukan main game malam tadi. Kalau main game tu tak boleh pakai, kan? Orang yang tertidur, kalau dia terjaga dah habis waktu, maka tidak menjadi kewajipan kepada dia menyegerakan semayang. Mana dia boleh menangguhkan, bergerak, mana tak dituntut secara bersegera, sebab dia punya masyaqqah, dia tertidur. Sebab tu Rasulullah bergerak dulu sampai pada satu tempat yang ada pokok-pokok, Rasulullah berhenti. Nak menunjuk apa? Di sana tidak dituntut bersegera semayang, qadanya tidak dituntut bersegera. Yang keduanya, menunjukkan kepada kita sembahyang qada sekalipun ada, boleh dilakukan, sunat dilakukan azan dan iqamah. Sunat azan dan iqamah. Yang ketiganya, nak menunjukkan bahawa sembahyang qada juga boleh dilakukan secara berjamaah. Jadi itu kena ambil, itu istinbat hukum, tuan-tuan. Istinbat hukum yang boleh daripada peristiwa. Jadi dengan sebab itu dikata apa? Masalah maka oleh itu setelah seseorang itu bangun daripada tidur atau ingat daripada lupanya, wajib menggantikan solat yang tertinggal. Sembahyang yang tertinggal wajib digantikan, bukan tak wajib, tapi wajib itu secara bersegera atau boleh bertangguh. Itu persoalan dia. Tinggal sembahyang yang tertinggal memang wajib kena dirikan, tapi di sana menuntut boleh tangguh tak, boleh segera atau tangguh. Itu je permasalahan dia kata. Tidur sebelum masuk waktu. Ini masalah. Tidur sebelum masuk waktu solat. Orang yang tidur sebelum masuk solat, contoh tadi, dia tidur sebelum maghrib, maghrib belum masuk, dia tidur. Atau selepasnya dengan sangkaan, ataupun dia tidur maknanya selepas masuk waktu, tapi dia tak sembahyang lagi, dia tidur. Sangkaan dia tadi, tidur tadi, dia boleh bangun sebelum habis waktu. Maksud dia gitu. Tidur orang yang sebelum masuk waktu, dia tidur. Macam contoh tadi, tuan-tuan sebelum masuk waktu maghrib, tuan-tuan tidur dulu. Ataupun dah masuk waktu, orang dah azan, badan penat, tidur sekejap lah, nanti 5 minit, tidur 5 minit. Rupanya 50 minit tidur. Dia kata ni 5 minit Kang. Sangkaan dia sebelum masuk waktu isyak dia boleh bangun. Jadi ini masalah dia, kan? Sebelum waktu menjadi sangkaan dia dapat bangun sebelum waktu solat menjadi sempit. Sebab kita kena ingat, solat ini dia ada waktu muwassa', ada waktu mudayyak. Mana waktu muwassa' tadi masuk je waktu sampai ini waktu muwassa'. Kita banyak ada waktu afdaliyah, ada waktu maknanya dia waktu afdal ada, waktu pertengahan ada, kan? Ni yang waktu mudayyak ni, tuan-tuan, kira-kira angkat takbir sampai salam orang pun azan. Dia makna waktu tu sempit, boleh meluluskan untuk dia habis saja. Gitu, kan? Maka dia bangun dalam waktu sempit itu, dia tidak berdosa atas kelewatan mengerjakan solat dalam keadaan ini, dan dia hendaklah melakukan solat tersebut, tetapi tidak wajib qada solatnya dengan segera. Jadi tuan-tuan, kan, contohnya tadi ya, dia tertidur tadi, kan, dengan sebab tertidur tadi. Orang dalam keadaan ni dia sempat melakukan solat. Kalau sempat melakukan solat, tak ada masalah lah, tak ada qada. Ataupun dia dapat sembahyang 2 rakaat dalam waktu 3 rakaat dalam waktu asar, 1 rakaat dalam waktu maghrib, hukumnya sah sembahyang, kan? Hukumnya sah. Jadi ini keadaan yang pertama. Kita tengok keadaan yang lain. Tidur setelah masuk waktu solat
dan tahu tidurnya akan berlarutan sehingga habis waktu solat. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yakni jika yakin boleh bangun pada waktu yang cukup untuk berwuduk dan mengerjakan solat, hukumnya makruh. Tetapi jika tidak boleh bangun pada waktu itu, dia berdosa kerana tidur, dan solat di luar waktu kerana tahu tidurnya akan menyebabkan waktu habis, dia wajib qada dengan segera. Mana tidur tadi hukumnya berdosa. Tak? Dia dah tahu dah dia masuk waktu dia tidur, dan dia tidur pula, dia maknanya kalau dia bangun mesti terkeluar daripada waktu. Jadi orang-orang yang macam ni tidur kan, maka hukumnya berdosa. Dan kalau dia sembahyang dah keluar daripada waktu, qadanya wajib dengan segera. Mana dah masuk je, dah keluar waktu tadi, kena qada terus. Tak boleh tangguh-tangguh yang macam Rasulullah, kes yang dalam Rasulullah punya kes. Sebab tadi tertidur, ini dia tidur. Tuan-tuan, dia dua keadaan yang berbeza. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah nanti kita cari lagi tentang perkara yang menyebabkan kefakiran. Apa sebab-sebab yang mendatangkan kefakiran kepada seseorang, kan, dalam bab mendirikan solat ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi